Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. So minggu lepas kita dah sentuh sikit mukadimah permulaan fa mufradah, dan dia dah bagi fa tu amil ke ataupun bukan amil kan. So yang dia katanya asalnya fa tu bukan amil, dia harfun muhmalun. Berlainan dengan pendapat setengah ulama Kufah yang mengatakan dia amil nasab. So innaha amil nasab. Dan ada setengah lagi ulama seperti Mubarrid, dia kata fa ni juga boleh berfungsi sebagai amil jar. Ini amil, ini khafid, amil jar. Seterusnya pembahagian tentang pembahagian fa lah. Wataridu ala salasati aujuhin. Fa datang dalam 3 wajah. Ala salasati aujuhin. Yang pertama, ahaduha fa antakun al-fa atifatan. Huruf ataf. Dan huruf ataf ada 3 makna. Wa tufidu, dalam puruk dia tu ada 3 makna. Salah satu umur. Salah satu ada 3 perkara. Pertama, dia mengandung ataupun mengandungi makna tertib, turutan. Ahaduha, fa ada unsur tertibu, susunan. Wa huwa naw'ani, dan dia terbagi kepada 2 jenis. Yang pertama, tertib ni jenis mana? Ada 2 jenis. Satu jenis maknawiyun, dan satu lagi sebelah tu zikriyun. Zikriyun makna lafziyun. Lafziyun, hanya sebut saja, tapi dari segi sebutan saja. Tapi dari segi hakikat, dari segi sebutan tu seolah-olah macam ada tertib, tapi makna tertib di situ secara lafzi saja, bukan secara hakiki lah. Maknawi tu maknanya memang wujud tertib. Dari segi makna pun makna tertib. Maksudnya yang zikri ini ada makna lain lah. Ada makna lain lagi selain daripada makna tertib. Dia tertib juga tapi ada unsur lain lagi dalam. Contoh untuk maknawi. Kama fi, sebagaimana dalam contoh, qama Zaidun fa Amrun. Telah berdiri Zaid, kemudian Amr. Tertib kan? Ada tertib. Maksudnya qiyamu Zaidin, qiyamu berdirinya Omar ni, Amr ni, selepas ba'da qiyami Zaidin lah kan. Baru nampak tertib. Maknanya berdirinya Amr selepas berdirinya Zaid. Tertib. Memang ada segi makna pun tertib lah di sini. Yang ni dia nama, ada bawah tu ya tulis. Dia nama wa yusammunahu. So mereka menamakan ni rutbi.
Mana at-tartibu ar-rutbi. Rutbiyu. Tartib rutbi. Ikut level, ikut darjah. Rut mana darjah? Mana darjah dia yang pertama Zaid dulu. Kemudian darjah yang kedua selepas tu Amr. Ataupun penerangan muradi sini. Mana soal nahwu dia terang. Ya, muradi kata yang dimaksudkan dengan tertib di situ ialah dari segi makna ialah an yakun al-ma'tuf. Kan kita tengok sini Zaidun qama Zaidun fa amrun. An yakun al-ma'tuf biha lahiqan. Ni ma'tuf lah. Amal ni pun ma'tuf. Maknanya selepas fa tu kita panggil ma'tuf kan. So ma'tuf biha ni lahiqan. Mana dia datang terus. Lahiqan. Datang terus. Muttasilan makna terus bersambung without muhlah, tanpa adanya tempo. Contohnya alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. So dia yang menciptakan kamu, lepas tu Allah tak tunggu lama kan. So dalam proses penciptaan itulah fasawwaka, dia samakan kamu. Kemudian dia fa'adalaka, mana dia buat ukuran-ukurannya yang sesuai untuk kamu dalam penciptaan manusia. Okey, sekarang ini yang kedua, kita tadi dua jenis kan? Dua jenis tertib. Makna fa ada mengandungi makna tertib, satu makna maknawi. Contohnya qama Zaidun fa amrun. Zaid berdiri, kemudian amar. Ini hakikatlah memang ada unsur tertib di sini. Lepas satu-satu. Yang zikri pula, zikri yang lafzi, nampak saja maknanya dari segi lafaz tu dia tertib. Wahwa sebenarnya dia adalah sejenis ataf, atfun mufassal dipanggil, kepada mujmal. Maksudnya kita ada fa sini kan, sebelah kanan, sebelah kiri. So yang sini tu ringkas, kita panggil mujmal. Mana ayat sini mujmal, ringkas. Ayat sini memerlukan pendetailan lah. Jadi kita panggil ayat sini mufassal. So mujmal, mufassal. Jadi fa ni nampak saja tertib kan, tapi sebenarnya dia nak menjelaskan dari sini mujmal, sini mufassal. So wahwa atfu mufassal, ataf mufassal ni, atau artinya ikut kan. Ikut. Maknanya mufassal ni ikut grammar, ikut tata bahasa, ikut nahwu. Yang mujmal sebelah sini. Ala mujmalin. Contohnya ayat Al-Quran nahwu, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Fa'azallahuma, syaitan telah menggelincirkan Adam dan Hawa daripada syurga. Anha, saya menggelincirkan, ringkas kan, mujmal. So gelincir dia tu detailnya dia mengeluarkan mereka berdua. Fa'akhrajahuma. So maka di sini, maka maknanya detailkan apa yang ringkas ini. So fa'akhrajahuma, maka dia mengeluarkan Adam dan Hawa mimma kana fi, daripada apa yang mereka berdua berada di dalamnya. Maknanya daripada syurga lah. Dia sebut ni umum sikit lah sebab nikmat tu banyak. Mimma kana fihi. Ayat yang kedua, contoh untuk fa ni, fa zikri. Fa tertib tapi makna zikri saja. Mana dari segi lafaz sahaja, tapi mempunyai makna mendetailkan sesuatu yang ringkas. Faqad sa'alu Musa.
Sesungguhnya mereka telah meminta daripada Musa. Mana Bani Israel minta daripada Musa, akbara min zalika. Mereka telah minta lebih besar lagi daripada apa yang permintaan mereka, supaya Muhammad minta turunkan kitab daripada langit. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Maknanya minta turun sekaligus lah, jatuh berdepung gitu. Bukan sikit-sikit jumlatan. Jadi Allah kata, Allah sebut faqad sa'alu Musa. Orang kafir tu macam Bani Israel lah, minta lebih besar dia. Mereka minta supaya ditunjukkan Allah kan. Faqalu arinallaha jahratan. So faqalu. So sa'alu sini kan ringkas apa yang mereka minta. So mujmal. So fa ini akan mendetailkan lagi lah. Faqalu arinallaha jahratan. Inilah permintaan mereka. So ini adalah mufassal. So terjemahan sama jugalah, tapi untuk orang yang ada pengetahuan dia tahulah ini mujmal mufassal. Kalau terjemahan biasa memang makalah mereka telah meminta, maka mereka berkata. Wa nahwu. Contoh lagi. Wa nada Nuh rabbahu. Nuh memanggil Tuhannya, itu Nuh berdoa kepada Tuhannya. Apa doa dia? Ni ringkaskan doa. So doa dia adalah faqala fasikan. So fa pendetilan pada doa dia tadi. Faqala rabbi, wahai Tuhanku, inna bani min ahli. Sesungguhnya anak aku termasuk keluarga aku, jadi dia pun harus diselamatkan. Permintaan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam daripada anaknya ditenggelamkan. So fa di sini fa tertib tapi untuk zikri kan. Untuk zikri saja, makna segi lafaz sahaja. Dia ada makna lain dalam tu, itu makna mujmal, makna mentafsirkan, mendetailkan sesuatu yang ringkas. Contoh adalah hadis nahwu. Tawadda'a wa ghasala. So hadis ni banyak riwayat dia, tengok bawah tu. Nombor 8 dia. Nombor 7. So hadis ni banyak riwayat mukhtalif. So ja'a hadis bi riwayatin mukhtalifatin. Dengan macam-macam riwayat dia tu, macam-macam lafaz digunakan. So salah satu lafaznya yang inilah. Tawadda'a fa ghasala. Yang ni pun hampir-hampir tak ada yang seperti ni. Tak ada yang seperti ni, maksudnya kalau yang seperti ni kena, kalau yang macam ni ada tambahan-tambahan sikit. Misalnya basuh 3 kali, sebut salasan, kemudian marratain kan. So dia mesti ada kelainan sikit lah. Tapi semua tu adalah unsur-unsur ni memang ada. So tawadda'a, Rasulullah berwudu, faghasala wajhahu. Kemudian wudu ni kan ringkas je. Wudu. So detailnya ialah satu-satulah, iaitu dengan dia membasuh muka, faghasala wajhahu, kemudian membasuh tangan, wa yadayhi, 2 tangan, kemudian sapu, wa masaha ra'sahu, dan sapu kepala dia dan basuh 2 kakinya, wa rijlaihi. So tawadda mujmal. Selepas fa ni untuk tafsir. So dia untuk menjelaskan sebagai mufassal. Wa qala al-Farra. Farra pula kata pun. Pandangan Farra dia kata fa ni tak ada tertib langsung. So la tufidu at-tartiba mutlaqan. Tidak memberi faedah tertib absolutely at all. Sedangkan wahadha ma'a qawlihi innal wawa tufidu tertib. So wahadha gharibun. So pendapat ini gharib. Ditambah pula ma'a qawlihi waw tufidu tertiba. Terbalik kan? Waw tufidu tertib. Waw biasanya waw untuk jamak.
jam'un lil jama'. Mana nak kata all together lah. Seja'a Zaidun wa Amrun. So makna nak katanya Zaid pun datang, Amr pun datang. So dia tak consider tertib ke tak tertib ke, maknanya semuanya berkumpul, semuanya maji. Mana berkumpul di atas perbuatan maji. So dia kata pelik lah, gharibun lah pandangan dia ni. Pandangan la tufidu tertib berserta dengan waw tufidu tertib. Fa la tufidu tertib, waw tufidu tertib. So apa dalil dia? Dalil mengatakan la tufidu tertib fa. Wahtajja, dia berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala biqaulihi ta'ala ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Ni berapa banyak kampung, ayat dia bawah tu, wa kam min qaryatin, kami telah musnahkannya, ahlaknaha faja'aha ba'suna, kemudian datangnya ba'suna, kuasa kami, maknanya kuasa yang membinasakan kampung tadi lah. So maksudnya asalnya sepatutnya ba'suna dulu kan, mari ba'suna dulu, ancaman kami tadi, kekuatan kami dulu datang, barulah dimusnahkan. So ahlaknaha faja'aha, sepatutnya ba'suna datang dulu. Ba'suna datang pada waktu malam ataupun pada waktu siang hari, waktu tidur tu, qailulah kan, auhum qailun, ataupun datang tu dalam keadaan mereka tidur siang hari, auhum qailuna. So azab lah ba'suna ni, azab kami datang, kemudian kami binasakan kampung tu, ahlakna. Sebab tu dia kata tak ada tertib. Kalau ikut tertib, mana boleh susunan yang ni datang dulu, musnahkan dulu, kemudian barulah datang azab. So kita harus jawab pandangan Farad tadi, ayat terhadap ayat Al-Quran tadi, dijawab dengan wa ujiba bi annal makna di situ kena tambah arada lah sini. Arada mana aradna. So ayat sini kam min qaryatin, betapa banyaknya kampung yang kami ingin binasakannya, maka kami datangkan azab kami, ba'suna. So bermakna aradna ihlakaha, kami ingin membinasakan kampung tersebut. Satu, mungkin kita boleh takwil situ. Yang kedua, makna dia bi annaha li tartib zikri. Mungkin ayat ni maksud dia tertib zikri yang kita kata tadi kan. Makna ahlakna ni tak berapa detail. Detailnya ialah kami binasa, caranya kami datangkan ba'suna, kekuatan kami, musibah kami, ba'suna. So ba'su maksudnya kekuatan, power, kuasa. Tu makna segi lafaz lah. Dari segi makna di sini ialah azab. Qala al-Jarmiyu, seorang ahli nahwu pula. Ini masalah-masalah sampingan. So dia kata la tufidul fa'u tartiba fil yang dia lebih halus sikit lagi. So dia hanya menetapkan fa kalau melibatkan tempat, melibatkan hujan, so dia tak ada tertib. So la tufidul fa at-tartiba untuk kes biqa saja. Biqa buq'atun, jamak dia biqa, fil biqa'i. So kalau mana ayat tu melibatkan tertib tu, melibatkan biqa, seolah-olah macam ada buq'ah tempat, so dia tak ada unsur tertib. Wala fi amtar, juga yang melibatkan hujan. Bidalili, dengan berdalilkan kata-kata Imrul Qais. Bidalili qawlihi Imrul Qais. Bidalili qawlihi, punya ayat tadi.
Ni yang pertama tadi lah, qifa nabki min zikra habibin, syair yang pertama Imrul Qais. Qifa, berhenti sekejap. Mari kita menangisi, nabki menangisi kerana min boleh makna ta'lil, kerana mengingati. Min zikra, kekasih habibin, dan juga rumah dia, wa manzilin, tempat tinggal dia yang terletak di siqatil liwa, di siqatil liwa, di hujung tanah pasir, di hujung bukit pasir. Kalau ada pasir bukit dia gitu kan. So yang bahagian rendah ni kita panggil ekor dia ni kita panggil siq, di siqatil liwa. Liwa ni bukit pasir lah. Bi siqati al-liwa bainad dakuli, yang terletak between ad-dakul, ni nama tempat, dan juga terletak Fahaumali, ni pun nama tempat. So terletak di antara dakul dengan Hauman. Takkan dia kata lepas dakul itu Hauman. So dia bukan nak nyatakan macam tu. Dia kata terletak gitu aja, terletak between sini dengan sini. Kampung dia duduk sini. So kemungkinanlah Hau duduk sini, Daku duduk sini, Hauman duduk sini. Jadi macam mana? Ataupun sebelah sini lah. Kalau sebelah sini ada bukit lah. Sini, sebelah sini. Between kan? Ni sect. So mana ada unsur tertib sini? Tak ada unsur tertib. Wa qawlihim, bidalili qawlihim, mutirna makana kadha famakana kadha. Kami dihujani di tempat sekian-sekian. Mula tempat ni, di tempat sekian, kemudian di tempat sekian. Tapi yang Arab maksudkan hujan tu dia turun sekaligus lah. Mana kalau turun di Dakhul, turun juga di Hauman sekaligus. Jadi sini fa sini bukan nak menunjukkan tertib. Wa in kana wuqu'ul matar fihi ma fi waqtin wahidin. So sini kan walaupun dia kata hujan tu turun terjadi fihi ma pada kedua-dua tempat ni kan, makan sini dalam waktu yang sama, fi waqtin wahidin. Mana ada tertib situ. Okey, habis kita tentang makna amrusani at-ta'qib. Sambung daripada mana? Daripada tertib. Fa kan ada makna, fa makna tertib, satu. So yang kedua, fa ada makna ta'qib. Ta'qib maknanya tak ada tempoh. Biduni muhlat. Terus follow. Asal mana aqaba ya'aqibu, follow. Misalnya orang Arab guna aqaba bi salatin ba'da salatin. Ta'qib. Aqaba yu'aqibu. So aqaba yu'aqibu masdar dia ta'qib. So Arab dia guna aqaba bi salatin ba'da salatin. So dia follow up solat ni selepas, mana follow up maknanya dia solat selepas itu, selepas solat ni, ba'da solat. Mana buat secara repeat, berulang-ulang kali. Kadang digunakan untuk mana mengulangi. Shalla minal layl, shalla minal layli summa aqaba. Kemudian dia ulang balik. Summa aqaba makna mengulangi. Jadi satu lepas satu. Ini makna dia ulang. Okey. Jadi ta'qib satu lepas satu. Artinya tanpa tempoh lah. Tapi sini maksud dia wa huwa fi kulli syai'in, ta'qib dalam semua perkara dan bihasabihi, according to the
kesesuaian. Biha sababi mana ikut kesesuaian. Mana kalau beranak, mengandung, kemudian melahirkan anak. So ada tempoh kan? Tapi tempoh tu tempoh yang bersesuaian dengan orang yang mengandung. So orang mengandung tu dia kena penuh lah. Dia penuh barulah dia melahirkan anak. Kan lama tu mengandung tu. Kemudian fawaladat. Sebab tu dia kata ikut kesesuaian. Mana ikut adat, ikut uruf lah. Ataupun ikut kebiasaan. Ala tara. Apakah kamu tidak melihat? Annahu, bahawa dikatakan, mana disebut dalam kalam Arab, tazawwaja fulanun fawulidat lahu. Dia kahwin. Kemudian dia kata dilahirkan. Fawulidat lahu. Dilahirkan untuknya. Mana isteri dia beranak lah. Tazawwaja fulanun. Si fulan telah berkahwin. Kemudian dia dilahirkan anak untuk dia. Izlam yakum bainahuma illa muddatul hamil saja. So antara kahwin dengan melahirkan anak hanya ada kehamilan saja. Yang lain tu tak ada kan. Jadi walaupun 9 bulan wa in kana muddatan mutatawilatan, ataupun kalau bukan 9 bulan pun, mana halangan dia tu hanyalah hamil saja. Idza lam yakun bainahuma illa muddatul hamil. Selepas dia kahwin, kemudian mengandung, selepas mengandung melahirkan anak. So maknanya yang mengandung tu dia tak kira situlah. Sebab halangan tu tak dikira. Jadi dikira sebagai sah lah penggunaan fa sini, fa untuk ta'kid. Maknanya terus. Satu lagi contohnya. Dakhaltu Basrata fa Baghdad. Aku masuk Basrah kemudian Baghdad. So sini fa ta'kid. Kalau kita maksudkan ta'kid. Ta'kid mana terus masuk Baghdad. Jadi nak syarat terus masuk Baghdad ni kena ada syarat dia. Syarat dianya jangan dia bermukim di situ. Idza lam tukim, kalau kamu tidak bermukim di Basrah, barulah dikatakan kamu masuk Basrah kemudian masuk Baghdad. Wala bainal baladaini, ataupun tengah-tengah tu selepas Basrah kamu pergi singgah tempat lain satu, kemudian kamu duduk lama mana kamu bermukim situ. Itu tak dinamakan takkid lah. Tapi kalau dia duduk Basrah tu lama, maksudnya duduk dalam hotel aja, itu mana adatan masuk Basrah mestilah kita berehat kan. Itu boleh lah, itu masih lagi dikatakan kita tidak melanggari tempoh segera. Fa ni mana segera lah. Contoh ayat Al-Quran, wa qala Allah Ta'ala. Contoh untuk ta'kid tanpa adanya tempoh. Alam tara anna Allah, apakah kamu tidak melihat bahawa Allah telah menurunkan daripada langit, anzala minas sama, hujanlah, menurunkan ma'an, air hujan, lalu maka lalu lah kita sebut terjemah sebab dia ta'kid kan. Lalu fatusbihu al-ardu, lalu bumi menjadi hijau. Tak mungkin kan? Mesti ada tumbuh dululah. Hujan kemudian tumbuh, segar barulah. Jadi ikut kesesuaian. Sesuaian maknanya memang gitulah. Orang katakan kalau ada hujan barulah tumbuh. Bumi akan hijau. Itu secara adatnya begitu. Setengah ulama kata dalam ayat ni, fa sini boleh i'rab lain. Dia kata fa ni fa sababiyah. Fa menunjukkan sebab, bukan nak tunjukkan terus. Menunjukkan maka dengan sebab itu. Wakila al-fa'u fi hadhihi al-ayah li sababiyah. Jadi terjemahan dia lain sikitlah. Apakah kamu tidak melihat Allah telah menurunkan langit daripada langit air, maka dengan sebab itu bumi pun menjadi hijau, mukhdar. So fa sababiyah wa fa'u as-sababiyatu. Fa'u sababi. Okey, yang ni tajuk lain pula. Bicara lain. Fa sababiyah dia kata la tastalzimu at-ta'qiba.
Fa sababiyah tak semestinya ada unsur ta'kid. Mesti ke, wajib ke, maknanya mesti tanpa tempoh, terus menerus. Contoh kalau masuk Islam, in yuslim, kalau dia masuk Islam, maka terus dia akan masuk syurga kan, ataupun nescaya dia akan masuk juga. So fahuwa kan, fahuwa yadkhulul jannah. So masuk syurga bukannya terus. Fa sababiyah tidak semestinya ada unsur ta'kid. Bidalili sahnya kata-kata kamu, sihhati qaulika in yuslim, kalau dia masuk Islam, maka dia akan masuk syurga. Fa huwa yadkhulul jannata. Jadi semua jelas, dia kata wa ma'lum ma bainahuma, antara kedua-duanya, mana antara masuk Islam dan masuk syurga ni tak ada tempoh. Ada tempoh minal muhlah, sedangkan ta'kid ni tak bertempoh, makna terus berlaku. Satu i'rab dia lah tadi yang selain daripada ayat tadi makna ta'kid, dia juga makna sababiyah. Okay, wakila, fa juga boleh bermakna summa. Taqa'ul fa'u taratan. Ta juga, fa juga boleh menjadi kadang-kadang makna dia sebagai summa. Antara fa yang bermakna summa ialah wa minhu al-ayatu. Al-ayatu, mana ayat tadilah. So summa sini. Apakah kamu tidak melihat bahawa Allah telah menurunkan daripada langit air, kemudian bumi pun menjadi hijau. Contoh ayat Al-Quran yang lain, wa qawluhu, untuk mana summa khalaqna nutfata, kemudian kami ciptakan kamu daripada an-nutfah, daripada air mani. Kami ciptakan daripada nutfah menjadi alaqah, darah. Kemudian kami ciptakan daripada alaqah jadi daging, mudghah. Fakhalaqna, kemudian kami ciptakan daripada mudghah, daging, jadi ada tulang-tulang, idhaman. Kemudian kami salutkan tulang tadi dengan daging-daging. Qasawna al-idhama lahma. So ini makna summa lah kan? Bertempoh lah maksudnya. Summa ada unsur-unsur tempoh sih. Sebab daripada satu marhalah tu mestilah bertempoh. Jadi falfa'at, fa di sini. Fa mana? Fa pada fa khalaqnal alaqah sini, daripada alaqah. Kemudian fa pada fa khalaqna al-mudghah. Fa sini dan juga fa kasawna, bermakna summa. Kerana ada unsur tarakhi, lawan kepada ta'kid tadi. Ta'kid maknanya terus, tarakhi mana ada tempohnya. Li ma'tufatiha, mudhaf ilaih. So ma'tuf dia ada unsur tarakhi. So, ni ma'tuf lah. So sini alaqah ma'tuf. Ataf dia sinilah. Atas sini. Ni atas sini. Wa taratan, kadang-kadang fa juga boleh bermakna waw. Macam sini. Macam syair tadi, kifa nabki min zikra habibin wa manzili bisiqtil liwat. Mari kita ingat kekasih dan rumah dia yang terletak bainad dakhuli fahaumali, yang terletak di bisiqtil liwat, di Bukit Pasir, hujung Bukit Pasir, yang terletak baina ad-dakhuli fahaumali, tempat yang bernama dakhul dan haumal. Sebab kita penggunaan baina sini. So baina ni mesti ada dua ataupun lebih unsur tu. So kalau fa, ini satu, sini satu. Kalau waw baru sah, sebab waw jamak, melibatkan dua. So dua, jadi jamak. Jamak maknanya terkumpul lah dalam satu, jadi jamak.
Bukan jamak mana lawan dia mufrad, jamak mana sekali sini. So sekali sini ada dua kan. So dua maknanya mutaaddid lah, mutaaddidun. Bahkan Asma'i kata dalam syair Ummul Qais tadi, dia kata riwayat yang pakai waw tu lebih sahih. So lebih betul. So, wa za'ama Asma'i. Ni ahli bahasa yang hebat ni, Asma'i. So dia berpendapat bahawa yang betulnya as-sawab riwayatuhu wa za'ama al-Asma'i anna sawaba riwayatuhu bil waw. So riwayat syair itu dengan waw. Li'annahu la yajuzu, sebab orang Arab tak kata gini, tak boleh kata gini, la yajuz. Jalastu baina Zaidin wa Amrin fa Amrin. Dia tak kata gitu kan? Dia tak kata aku duduk antara Zaid kemudian Amr. Mesti kena baina, kena sekali baina, jamak. So kalau sebab majoriti syair ni pakai fa. Pakai fa untuk baina dakhul. So kita nak tolak yang Asma'i punya. So mesti kena jawab. Sebab ujiba, dijawab bi anna takdir. So kita kena takdirkan di sini jamak lah. Supaya baina ni dia nak benda yang jamak. Lebih pada satu lah. So kena takdirkan tempat lah. Baina mawadi'id dakhul fa mawadi'in haumil. Boleh lah sebab sini jamak. Mawadi'in dakhul, tempat-tempat di dakhul dan tempat-tempat di haumal. Sebagaimana orang Arab boleh bercakap, yajuz orang Arab cakap macam ni. Kama yajuzu jalastu bainal ulama. Jamak kan? Aku duduk antara ulama, kemudian antara orang yang zuhad. Zuhad. Jamak kepada zahid. Orang-orang zahid. So macam-macam lah. Sebab orang semua kehairanan lah bila sebut gitu. Nak tolak tak boleh sebab ini syair yang fasih ni. Fatudiha bainad dakhul fahaumali. Bainad dakhuli fahaumali. Kifa nabki min zikra habibin bisikti al-liwa bainad dakhuli fahaumali. Ada yang setengah-setengah ulama Baghdad, waqala ba'dul Baghdadiyin, asalnya sini baina ni kena ada tambah fa, ma sini. Bisiktil liwa ma baina ad-dakhuli fahaumali. So asal ma baina. Kemudian penyair menghazafkan ma tu, fahazafan ma, dan dikekalkan baina. Duna tidak menghazafkan baina. Ada tak contoh lain? Contoh lain ada, dia kata tapi terbalik. Sebab Arab terbalik juga ada juga syair yang terbalik. Maknanya yang ma baina ni apa yang di antara. Apa yang antara umum. So umum nampak banyak lah kan. So ma baina. So ada yang tadi dia kata hazaf ma tinggal baina. So ada juga yang ma baina ni hazaf baina tinggal ma. Kama kasa. Sebagaimana sebaliknya zalika. Akasa zalika min man qala. Orang yang berkata syair ni. Ya ahsanan nasi ma qarnan ila qadami wala hibala muhibbin wasilin tasilu. Dia kata orang ni hebat ni, orang ni hebat. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Tapi dia tidak boleh mewujudkan kasih sayang. Wala hibala muhibbin wasilin tasilu. Wala tasilu.
wala tasilu hibala muhibbin wasilin. Tidak boleh, dia tidak boleh menyambung tali muhibbin, orang yang pengasih, orang yang mencintai, yang wasilin, yang boleh menyambungkan kasih sayang, wasilin. So ya ahsana, wahai orang yang paling baik di kalangan manusia. Kita ambil i'rab yang kita punya senang, kalau i'rab lain tu panjang-panjang pula. So ma sini ma tamyiz. Ma tu sendiri tamyiz. Ma tu nak jelaskan ahsan. Baik tu baik dari segi apa? So ma pun tak jelas juga. So dia perlukan penjelasan. Penjelas dia qarnan. Ini badal dia. So, qarnan. So qarnan sampai ke kadang. So ila ni sifat kepada qarnan. Qarnan yang macam mana? Qarnan lughah. Qarn mana rambut, sejenis. Arab ni kalau rambut kita panjang kan, dia ada nama dia macam-macam lah. Usas apa semua kan. So antara nama yang bahagian-bahagian mana nama qarn. Qarn ni side lock. So bahagian tepi tu. Lock yang bahagian tepi. Lock ni macam sanggul kan. Side lock. So orang dia kata daripada rambut lah, daripada hujung rambut, ujung kepala, maknanya daripada rambut sampai ke kaki dia. Ini sifat dia lah. Kalau kita kata sifat, maka kena ada takdir sini kainan ila qadam. Okay, ni waw ni waw isti'naf. Ni ayat mula. Isti'naf baru. Isti'naf. So la mahala laha minal i'rab. So maksud dia sini sepatutnya ma baina lah. Ma baina qarnin. Ma baina qarnin. Mana orang hebatnya orang tu dia kata. Indahnya. Ya, wahai orang yang manusia yang paling bagus. Bagus mana? Bagus dari segi rambut dia. Apa yang ada di antara rambut dia. Ma baina qarnin. Sampai ke kaki. Ila qadim. Ila qadamin. So baina ni kan mansub. Mansub. So bila dia hilang, diganti oleh mudhafu ilaih dia tu. Jadi qarnan. Ila qadami. Jadi sebab tu dia kata asluhu ma baina qarnin. Ma baina qarnin. Buah baina. Qarnin ambil tempat baina. Baina ni tempat dia, ukur dia mansub. Sebab dia zaraf. Jadi qarnan lah. Fahazafa, maka penyair itu telah menghazafkan perkataan baina. Ini baina, hazaf bainan, dan dia ganti dengan wa aqama qarnan tadi dengan muqamah. Dia gantikan dengan qarnan lah di tempat baina. Muqamah baina. Contoh lagi dalam ayat Al-Quran, misluhu ma ba'udatan. So ma baina ba'udatan, ma baina, Allah tak malu kan buat contoh nyamuk yang kecil. Ma ba'udatan. Salah satu i'rab dia ma baina ba'udatin. So buang baina gantilah dengan i'rab dia sini. Ba'udatan. So fa ni dia kata fa bermakna ila. So apa yang di antara seekor nyamuk sampailah sampai ke apa yang lebih daripada nyamuk. Allah tak malu. Ila ma fawqaha. Summa baina ila ma fawqaha. Qala, so Farraq kata wal fa'u naibatu an ila. So fa ni ganti kepada ila. So fa boleh untuk mana? Ila. So dia meleret. Asalnya dia nak kata buang baina, buang ma.
Asalnya buang ma dalam syair kita tadi. Kemudian tukar dia kata. Ada juga kes buang baina. Sampailah meleret pada syair. Terus meleret kepada ayat Al-Quran. Wa yahtaju ala hadzal qawli ila an yuqala. So yang sini kan seolah-olah dia nak gambarkan mesti kena ada jamak lah, maksudnya baina ni kena benda yang banyak. So baina. So ma pun banyak kan, between apa yang umum. Jadi syair yang Umrul Qais tadi baina dakul kan. Baina dakul ni satu je. Fahau mali. So kena buat kaedah lah maksudnya. An yuqala wa sahhat idafatu baina. Maka terpaksa kena kata sah idafah baina kepada ad-dakhwal. Jamak dia guna ad-dakhwal, mana tempat-tempat dukhul. Tempat-tempat ad-dakhul. So dakhul ni dia anggap sebagai banyak. Ad-dakhul. Sebab listimalihi ala mawadih. Ini dakhul, spelling yang salah ni. Baina ni ila dakhul lah kan. Yang kita punya dakhul. Baina dakhul. Listimalihi ala mawadih. Kerana dakhul ni kan ada banyak tempat. Bukan satu tempat aja, maknanya ada daerah, ada apa semua. So listimalihi ala mawadih. Ataupun li'anna takdir, untuk syair Imrul Qais boleh kita kata, sebab kita nak jamak tadi, so bainal mawadhi' ad-dakhuli. Kena takdirkan mawadhi'. Kalau daku saja, maknanya kita maksudkan daku itu sendiri ada, dia semua ada daerah-daerah apa semua. So kita anggap dia banyak. Ataupun kita memang kena takdirkan mawadhi' ni. Sebab faktor tadi baina kan. So baina dia kata nak muta'addid, ada banyak. Pelbagai. Okay, sekarang ni tadi dia kata fama fauqaha. Fauqaha. Ma ba'udatan. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan. So Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan sekecil ba'udah ataupun lebih kecil lagi, ila ma fauqaha. So sini fa makna ila kan. So dia kata wa qaulul fa, so dia jawab balik. Wa qaulul fa'i, fa sebagai ghayah, makna ila ni untuk ghayah, penghujung. Bimanzilati ila, fa ghayah bimanzilati ila, sama dengan makna ila. Ini satu yang gharib lah. Okey, ila tu pelik lah, gharib lah. Fa tu sebagai ilah. So waqad yusta'nasu. So mungkin boleh dipertimbangkan untuk dia di sisi aku. Walaupun pelik di sini, tapi boleh consider. Sebab ada juga kes baliknya, bimaji'i aksihi. Maknanya yang kita kata fa makna ilah. Tapi dalam syair Arab ada ilah bermakna fa. Ilah bermakna fa. Fi nahwi qawlihi wa anti allati habbabti syarban ila bada ilayya wa awtani biladun siwahuma. Habbabti mana? Habbabti syughlan ilayya. So kamu menjadikan aku suka kepada syarban, kemudian badar. Kasih dia ni, dia singgah lah. Dia singgah di tempat nama syarban, dia singgah di tempat nama badar. Kamu bila dia ni suka kepada tempat tu, aku pun automatik pun jadi suka lah. Sedangkan tempat aku dia tu, wa'auta ni, ialah biladun, negeri yang bukan daripada kedua dia, selain daripada yang kedua. Maksudnya bukannya syurg, bukannya badar. Tapi oleh kerana kasih tu suka kat ni, aku pun suka kat dia, kat tempat ni juga. Jadi sudah tentulah bukan makna ilah kan. Makna fas tu. Macam dalam Umrul Qais tu.
bisiqtil liwa baina dakhul fa haumali. So izil makna kerana makna di sini syagban fabada. Wahuma kedua-dua ni ialah nama tempat. Maudi'ani. Okey. Sebab apa kita kata ila ni bermakna tertib, makna fa. Sebab syair selepas tu. Syair selepas tu maknanya lepas syair ni dia ada baik dia satu kali lagi. So baik tu menunjukkan wa yadullu ala iradati tertib. Maknanya iradatil fa lah, bukan makna iradatil ilah. Ialah kata-katanya penyair tadi selepas baik tadi, dia kata halalti, kamu tinggal di situ. Bihadza, halalti bihadza. Kamu duduk dengan satu kedudukan, dengan halatan. Kemudian kamu duduk lagi, summa halatan. Kamu duduk di situ dengan tempat ini, dengan satu kedudukan, kemudian dengan satu kedudukan di tempat ini lain, di tempat ini juga, yang satu lagi. Jadi dua tempat tu wadi. Fataba al-wadiyani kilahuma. Betapa indahnya dua wadi itu, kedua-duanya, kerana kamu singgah tadi, kerana kamu suka, kerana kamu pergi duduk situ. Nazalti. Jadi oleh kerana ini summa kan mana tertib tadi. Tertib. Cuma orang komen Ibnu Hisham ni, sini saya menunjukkan summa, bukan menunjukkan fa. Tapi mungkinlah dia nak kata sini, aku nak tunjuk tertib aja, bukan nak tunjuk summa. Okey, al-amru as-salis. As-sababiyah. Fa sababiyah. Tadi kita ada fa apa tadi? Fa ta'kid, fa tertib, fa ta'kid, dan sini fa sababiyah. Fa bermakna sebab. Wazalika ghalibun. Dan ini ghalib biasanya berlaku pada ataf jenis jumlah dan jenis sifat. Ataf jenis jumlah, jenis sifat. Okay, tengok ataf fi atifati jumlatan atau sifatan. Contoh yang pertama, fal awwalu, contoh untuk ataf jumlah. Fal awwalu, ini mudah aja. Fawakaza Musa, lalu Musa pun memukul orang tersebut. Maka qada alaihi. So dia membunuhnya. So dia menjadikan orang tu mati. Faqada alaihi. So, maka sini kan. So ni ataf sinilah, ataf jumlah. Sini ayat jumlah. So sini jumlah. Maka sini mana? Dia memukul, maka dengan sebab pukulan dia, maka dia mematikan. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Maka Adam menerima daripada Tuhannya beberapa kalimah untuk bertaubat kan. Maka dengan sebab kalimah tadi dia boleh bertaubat lah. Maka dengan sebab kalimah tadi fa sababiyah, maka dengan sebab Allah memberikan dia kalimah tadi, maka dia pun bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Fataba alaihi. So sini fatalaqa ni jumlah ayat lengkap, selepas fa ni pun jumlah juga. So maknanya yang jumlah ni ikut yang ni. So yang ni ikut yang ni. Dari segi i'rab. Okey, yang tu yang untuk ataf jumlah. Wasani ataf sifat, kata sifat maksudnya. Kata sifat diataf kepada kata sifat. Contohnya orang kafir di dalam neraka nanti la'akiluna. Ini kata sifat akilun. Jamak dia akiluna. So mereka akan makan min syajarin, daripada pohon mereka makan buah zakum. Min zakum. Maka dengan sebab itu kan, sebab makan tadi banyak pokok dan buah-buahan tadi, pokok zakum tadi, buah zakum, maka dengan sebab itu famali'una minha al-butun. Maka mereka memenuhkan semua benda-benda tadi perut mereka, al-butun. So maknanya yang ni kata sifat ni atraf kepada kata sifat ni. Mana fa ni jadi fa sababiyah. Wa qad taji'u, kadang-kadang fa ni datang fi zalika
pada jumlah tadi, jumlah itu bukan sifat tadi kan, tapi li mujarradi tertib, tapi tidak hanya semata-mata menyatakan tertib, bukannya sababiyah. Ataf jumlah tapi bukannya untuk makna sebab. Contohnya kisah Nabi Ibrahim bersama dengan malaikat. Nabi Ibrahim, Sarah dan malaikat. Faragha ila ahlihi, maka Ibrahim pun pergilah kepada isterinya. Pergi meeting lah, ada tetamu hari ni. So faja'a bi ajlin samin. So dia pun buat mari ajl, anak lembu, untuk yang samin, yang sihat untuk dimakanlah. Yang samin dah dimasak tu, samin ni faqarrabahu ilaihi. Lalu dia mendekatkan, mempersembahkan kepada malaikat yang datang. So far sini maknanya kerana kah? Bukan kerana kan? Kan tertik kan? Maknanya mula-mula dia pergi kepada isteri dia, kemudian dia bawa makanan tadi, kemudian dia persembahkan kepada malaikat. So just untuk tertik. Padahal ini atafnya atas jumlah, ini pun jumlah sini. Sini pun jumlah kan? Sini pun jumlah. Contoh lagi, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka. Kamu dulu masa di dunia, kamu ni tak percaya kepada hari akhirat apa semua sekarang ni, atau kamu tak percaya kepada azab, sekarang ni kami buka kamu di akhirat ni, kami buka, tunjuk kepada kamu. So laqad kunta, sesungguhnya kamu fi ghaflatin, lalai, maknanya kamu tak hiraukan sangat min hadza, tentang azab ini. Sekarang ni kami buka, fakashafna, maka maknanya lepas tu kami buka lah, fakashafna angka ghita'aka, tutupan kamu tadi. Tutupan maknanya dulu tak tengok di dunia ni azab ni, sekarang tengok sendirilah. So maknanya ini ataf ni bukan menunjukkan kerana. Sama juga ni masih lagi kisah Nabi Ibrahim, Sarah dan malaikat, tapi dalam surah yang lain, fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin. Sebelah malaikat mengkhabarkan bahawa dia akan memperoleh anak, maka datanglah isteri Ibrahim dalam keadaan gembira fi sarratin. Lalu dia memukul-mukul pipinya kerana kehairanan. Fasaqqat wajhaha. So adakah dia mari kemudian dengan sebab itu? Bukan dengan sebab tu kan. Maknanya dia datang, kemudian selepas tu apa yang dia buat? Tertib. So dia pukul wajah dia. Ataupun dalam surah apa ni nombor 2? Surah Safat. Surah Fat, fazajirati zajra. Sebelum ni kan dia ayat bermula dengan sumpahan-sumpahan. So antara yang Allah sumpahnya, Allah bersumpah dengan nama fazajirati zajra. Malaikat yang menahan awan, menguruskan awan. Fazajira, demi az-zajra, malaikat yang menahan dengan satu penahanan, dan demi orang yang membaca Quran, fataliyati zikra. So ayat ni kan turut sumpah tertib dia lah, sumpah dengan wasafat, malaikat yang bersaf-saf beribadat kepada Allah Ta'ala, fazajira, dan malaikat yang mengawal, menjaga awan, dan juga demi orang yang ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.